Assalamualaikum. Bertemu lagi malam ni bersama saya Mimin Saleh dalam siri FB Live yang saya beri nama Walk with the Walk with Mimi. Jadi tajuk hari ni alhamdulillah kepada semua yang telah mengikuti FB Live saya daripada rasanya daripada bulan 11 saya mula usaha untuk buat setiap malam lah. Jadi terima kasih kepada semua yang telah mengikuti FB Live saya. So hari ni dia lambat sikit sebab saya tengah pasang banting kat belakang tu. Nampak tak? Sekejap saya cuba. Boleh tak naikkan lagi? Sekejap so banting tu, sekejap saya buat macam ni. Banting KL Bull Book Capital. So nanti saya akan maklumkanlah apa yang kita akan buat. Jadi hari ni saya cadang nak bincang sembang mengenai topik Fellowship of the Book. Jadi siapa yang pernah tonton cerita Lord of the Ring, so Fellowship of the Ring jadi saya masa tonton filem Lord of the Ring tu, saya nampak wah, ada Fellowship of the Ring jadi masa tu yang saya macam teringat so sebenarnya kita dalam industri buku ni pun sebenarnya ada fellowship. Cuma kita macam secara tak langsung berlaku lah secara organik. Jadi malam ni saya nak macam discuss sembang, boleh bagi pendapat mengenai apa yang kawan-kawan faham ataupun nak tambah lah mengenai perkataan fellowship. So, okay. Saya suka kalau saya bercakap, kita tengok juga fakta lah dan apa yang orang lain juga dah pernah perkatakan mengenai topik ni. Tadi sebenarnya saya dah cari Fellowship of the Book. Dia tak ada per se macam satu topik mengenai Fellowship of the Book. Bila saya buat tu, dia keluar balik buku Lord of the Ring kan. Jadi, saya melihat apa sebenarnya apa persamaan ataupun perbezaan antara fellowship dengan friendship. Saya pun macam tak pernah terfikir sebelum ni. Ada beza ke fellowship dengan friendship ni? Sekejap okey, kita buka. So, kita lihat saya Google okey. Saya Google, mula-mula kita tengok definisi fellowship. Okey, fellowship ni apa sebenarnya? Okey. So fellowship ni dia kata macam ni kalau kita tengok dictionary fellowship ialah friendly association especially with people who share one's interest. So diorang ada orang yang dikatakan fellowship ni, dia ada mempunyai minat yang sama ataupun tujuan yang sama. Jadi betul lah bila kita tengok Lord of the Ring filem tu, bila dia kata Fellowship of the Ring, mereka mempunyai matlamat yang sama dan interest yang sama, iaitu untuk bawa ring tu ke Sauron kan. Sauron dekat yang mata tu kan. Okay. So sekarang kita tengok pula apa beza antara fellowship dengan friendship. Jadi tengok versus friendship. Ada tak friendship? Ada. Okey. Apa beza fellowship dengan friendship? Okey. Kat sini apa kita tengok Quora lah, Quora.com apa dia punya ni. So dia kata macam ni Okey, wait. Okey. What is the difference between friendship and fellowship? Okey. So ada satu ni nama dia Delu Louis, dia ni HR consultant. Dia jawab pada tahun 2016 dia jawab ni. 2017 dia jawab Dia kata dia cakap terang lah, dia kata I don't know much into depth, but whatever knowledge I have about it, I would like to share it with you. Okay, ni saya baca word by word lah. So dia kata fellowship means the interests of some people are alike to you and some certain things are similar to your choice. Then that's fellowship. That's fellowship lah. Maksudnya kalau katakan kita punya minat, kita punya nyala rasa juga ada persamaan dengan seseorang yang lain ataupun sekelompok yang lain, itu nama dia fellowship. Okay. Tapi dia kata in friendship, you know each other very well, you accept each other with your flaws. This doesn't probably work in fellowship. Menarik ni.
Maknanya dalam fellowship ni tak semestinya dia kawan. Kat sini dia kata in fellowship is kind of just a normal friendship. Oh, macam kenalan je dia kata kat sini. And you never know how much it will last. But friendship is completely different, where you enjoy each other company. Tapi kat bawah dia tulis tau, fellowship can turn into friendship. Menarik So kalau kat sini dia nampak ada perbezaan jelas antara fellowship dengan friendship. Fellowship ni memang saya tengok kat sini dan juga tadi Google tadi kan dia cakap fellowship ni a group of people yang mempunyai common interest. Common interest. Tapi friendship ni dia kenal lama, macam kenal hati budi gitu kan. Tu friendship. Jadi tapi kat sini dia kata fellowship boleh bertukar menjadi friendship. Jadi macam juga kita tengok Lord of the Ring kan, macam mana fellowship tu. Kita tengok kalau saya tulis kat sini Fellowship of the Ring. Okay, Fellowship of the Ring. Fellowship LOTR lah saya buat. Okay, sekejap. Okay. So fellowship dekat Lord of the Ring ni, dia ada kelompok orang yang sangat lain dia punya karakter kan. Ada elf, apa lagi ada hobbit. Fellowship of the Ring. Okay, mari kita lihat apa dia cakap di sini. Kita tengok wiki lah. Sekejap okay. How many in the Fellowship of the Ring? Yang kalau berdasarkan buku, berdasarkan cerita, filem. So ada 9 orang. So dalam Fellowship of the Ring, dalam cerita Lord of the Ring tu, ada 9 orang. So semua ada Frodo dan kawan Hobbit dia, iaitu Merry, Sam dan Pippin. So diorang 4 orang daripada Hobbit. Kemudian 2 men, manusia, iaitu Aragorn dan Boromir. Kemudian Legolas yang handsome, rambut blonde tu, elf. Kemudian Gimli, the dwarf, yang berjambang tu kan, rendah je, and Gandalf. So ada 9 orang. Jadi diorang semua ni 9 orang, kalau kita melihat lah perumpamaan Fellowship of the Ring dengan Fellowship of the Book. Sebab selepas ni saya nak masuk mereka punya common interest, iaitu nak membawa cincin tu ke pegunungan tu lah, nak hantar ke Sauron balik. Tapi semua mereka 9 orang mempunyai karakter berbeza dari dari spesies spesies yang berbeza. Ada man, ada elf, ada dwarf, lepas tu ada hobbit. Jadi mereka lain-lain spesies lah. Tapi mereka punya common interest. Jadi masa mula tu diorang tak kawan pun, diorang gaduh. Tapi at the end of film tu kita nampak diorang bertukar menjadi kawan. Okay. So ini saya bawa masuk ke kita punya topik lah, Fellowship of the Book. Saya sebenarnya create je, saya sengaja je wujud perkataan Fellowship of the Book tu setelah saya betul-betul masuk tahun 2017 lah. Tapi saya mula macam melangkah masuk semula ke dalam industri buku tahun 2015. Jadi masa tu saya memang rasa keseorangan lah. Saya mencari siapa yang boleh jadi geng, siapa yang boleh boleh saya bertukar-tukar fikiran ataupun membincangkan topik kan, tanpa being tanpa rasa macam malu nak tanya soalan yang kita tak tahu tapi kita ada matlamat dalam industri buku. Jadi apa yang berlaku masa tu, saya mula jumpa seorang kan. Jadi alhamdulillah, so saya tahun ini saya jumpa my Fellowship of the Book. Jadi sebenarnya tahun lepas kami berbeza. Kami 5 orang berbeza dari segi karakter, perangai berbeza, dari segi genre buku pun berbeza. Kemudian cuma kami mempunyai satu persamaan, iaitu nyala rasa kami terhadap buku, terutama suatu terbit.
asalnya lah Aswa Terbit dan juga penerbit kecil. Jadi sebenarnya apabila kami bertemu dan tahun lepas kami ambil keputusan untuk buat buku United. Jadi masa buat buku United tu pun kita fikir kan, kita ni sebenarnya nak buat apa kan, tapi kita masa tu kita just go with the flow lah. Kita pun tak tahu apa yang akan berlaku kan, tapi memang satu persamaan kami semua ialah memang kita passionate about buku. Bila kita jumpa kan, bersembang memang sembang buku, sembang industri dan dot lah tapi berkaitan dengan industri. So jadi bila kita kami bila sekarang lah alhamdulillah selepas 2-3 tahun berkenalan dan tahu apa minat masing-masing. Ada yang minat dalam buku-buku self-help, minat dalam buku biblioterapi, minat dalam buku travel, minat dalam buku human interest. Kemudian macam saya, buku kanak-kanak. Jadi kami dapati walaupun kami berbeza dari segi genre buku, tapi minat kami terhadap buku memang sama. Kami memang nak melihat buku berkembang. Tapi kami faham sebagai penerbit kecil dan Suara Terbit, untuk kita bergerak seorang-seorang memang susah. Jadi dengan adanya buku United, alhamdulillah. So bila kita sembang, alhamdulillah lah sekarang kan. So saya dah ada macam geng untuk sembang lah. Jadi alhamdulillah kita bermula sebagai fellowship, fellowship of the book. So sekarang dia dah bertukar menjadi friendship lah. Jadi so ini sesuatu yang saya nampak sangat positif dalam industri buku. Jika lebih banyak fellowship sebegini berlaku, maknanya kita berkumpul, kita berbincang, kita berkasih sayang kerana buku, dan yang bertukar menjadi friendship lah selepas tu. Memang itu menarik. Jadi sekarang pun alhamdulillah apabila saya buat kelas Suara Terbit Kids Book, hampir semua saya punya peserta tu mempunyai bidang kerjaya yang berbeza. Mereka tak pernah jumpa, tapi alhamdulillah sekarang kan mereka mempunyai nyala rasa yang sama terhadap buku kanak-kanak, dan juga memang semua teruja lah untuk hasilkan lebih banyak buku. Sorry. So itu saya nampak jadi saya nampak ni permulaan fellowship fellowship of kids book. So saya harap siapa para peserta alumni Suara Terbit Kids Book, so anda sudah memulakan sesuatu. Jadi saya hanya menyediakan platform, tapi anda memulakan sesuatu, iaitu fellowship. Jadi saya harap fellowship tu akan bertukar menjadi friendship lah. Jadi sebagaimana yang tadi saya maklumkan, bila kita ada buku United, so ada perkara-perkara yang kita buat asing-asing. Dan yang menariknya, kami sebenarnya dia macam secara tak sengaja tau. Kami semua buat FB Live serentak. So saya beritahu nama beberapa orang. So antaranya Dr. Nur Hayati, lepas tu Nur Saadah, mereka berdua daripada dua penulis. Kemudian Rohania daripada Kasih Terbit, kemudian Yan Yahya daripada Notebook, dan saya Mimi Saleh daripada Promedia, dan saya dengan mak saya lah. Jadi bila kami duduk berkumpul, memang kami cerita pasal buku. Membawang pun pasal buku. Jadi memang jadi kalau lepak kami memang cerita buku lah. Tak tahulah orang melihat itu sebagai satu perkara yang membosan ke apa kan, tapi memang cerita pasal buku. Kemudian jadi apa yang berlaku sekarang ni, tiba-tiba dalam 2 minggu bila saya mula, sebenarnya bila saya mula, mereka dah mula dulu 2-3 hari sebelum tau. Lepas tu nak jadikan cerita setiap malam, ataupun kerap dalam seminggu tu kerap kami memang buat FB Live kebetulan. Jadi alhamdulillah, yang menariknya kami tak ada rasa macam rival, tak ada. Malah macam kita support each other. Terima kasih kepada yang kawan-kawan buku United yang menonton. Support each other. Walaupun kita tak sempat, kita pun maklumkan kita tak sempat nak tonton FB Live, tapi kita tahu mereka akan tonton kemudian. So ini menarik mengenai fellowship yang bermula secara organik.
yang merupakan kita punya minat dan sekarang menjadi friendship. Dan friendship ni hadir tanpa perasaan cemburu melihat each other punya kejayaan. Malah kita support each other, malah kita boleh beri cadangan sebab bila kita menjadi kawan melalui proses friendship tu, kita ada beberapa perkara yang kita akan macam tersingkap dia punya macam perkara-perkara yang kita tak tahu. Jadi sekali rupanya dia minat yang macam ni. Jadi kita boleh mendorong dia untuk bantu dia ke arah itu jugalah. Jadi saya suka tahun ni juga memang walaupun kita kata kita melalui proses pandemik tapi sebenarnya proses pandemik ni lah kita mula dapat melihat lah kawan-kawan yang mana yang sama-sama mempunyai nyala rasa yang sama, kawan-kawan yang boleh bekerjasama masa musim pandemik ni lah. Jadi bila saya kata tadi bila kebetulan kita buat FB live bersama sebenarnya bukan bersama lah, mereka di Facebook mereka, saya di sini kan, tapi kebetulan bila kita buat tu kita membincangkan topik yang lebih kurang sama mengenai buku. Kemudian sebenarnya awal tahun ni saya dapat satu peluang untuk terlibat dengan aktiviti Kuala Lumpur World Book Capital di bawah Persatuan Pustakawan Malaysia. Jadi memang yang pertama saya teringat ialah kawan-kawan saya, kawan-kawan fellowship saya yang menjadi friendship, kawan-kawan Buku United. Jadi itu yang pertama saya teringat sebab saya tahu apa yang mereka minat, apa cabang ilmu yang mereka ada, yang saya tak ada mereka komplimen. Jadi insyaAllah hari Isnin ini 28 hari bulan Disember daripada pukul 10 pagi, bermula 10 pagi sehingga 1 tengah hari, kami berlima termasuk mak saya kami akan live di Facebook. Saya insyaAllah dalam esok lusa kami akan pastikan macam mana kami akan buat live tu di page mana. Tapi yang pastinya boleh lihat di profil saya, poster kita dah naik. InsyaAllah ada lagi satu poster dan ada montaj istimewa untuk semua melihat. Jadi itu memang kita dah bersedia untuk hari Isnin ni 28 Disember pukul 10 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi kami membawakan satu tema iaitu masyarakat berjiwa besar. Masa saya terfikir mengenai perkataan masyarakat berjiwa besar ni, saya tak adalah macam buat macam kajian mendalam apa itu masyarakat berjiwa besar. Cuma saya fikir macam berjiwa besar tu dia tak putus asa macam tu lah. Mula-mula yang saya bayangkan masyarakat berjiwa besar. Kemudian maknanya melalui penulisan tu lah boleh menghasilkan masyarakat berjiwa besar. Jadi hari ni mari kita sama-sama kita lihat apa itu berjiwa besar. Kita mula lihat dekat PRPM lah. Okay. Siapa yang baru pertama kali dengar mengenai PRPM ni sangat menarik. Ini ialah Kamus Online Dewan Bahasa Pustaka. Jadi PRPM singkatan kepada Pusat Rujukan Pesuratan Melayu di www.dbp.gov.my. So kalau kita buat PRPM Pusat Rujukan Pesuratan Melayu, dia akan terus sampai. Okay, mari kita klik. Jadi mari kita tulis berjiwa besar. Apa PRPM kata berjiwa besar. Okey. Cari. Okey, kat sini. Okey. Dekat sini, tapi dekat sini dia mention ilmu kamus pelajar. Okey. Kat sini definisi berjiwa besar ni mempunyai cita-cita yang tinggi. Mempunyai cita-cita yang tinggi dan sentiasa bersikap terbuka kepada ilmu atau kebenaran. Menarik berjiwa besar. So yang saya suka ni dia katalah mempunyai cita-cita yang tinggi dan sentiasa bersikap terbuka kepada ilmu. Jadi masyarakat dia melalui penulisan tu kita boleh menghasilkan masyarakat berjiwa besar. Okey, apa lagi yang boleh kita lihat kat sini yang dia tulis? Okey, kita cari pula, kita Google apa lagi kalau kita tulis masyarakat berjiwa besar, tengok ada tak rencana masyarakat berjiwa besar. Okey. Apa maksudnya kalau siapa jiwa? Okey. Sinar harian. Mari kita tengok.
Ni adalah universiti dia maklumkan. Extra Awani pun ada. So kadang-kadang kita main sebut je kan berjiwa besar kan. Apa sebenarnya maksud dia berjiwa besar? Okey. Kita tengok dulu yang dalam sinar harian. Siapa berjiwa besar? Ni April 18, 2020. Siapa ni? Dr. Huzili Hussein. Dia kolumnis. Okey, dia kata persoalannya, apakah maksud sebenar berjiwa besar? Okey. Sebetulnya berdasarkan carian umum, berjiwa besar bermaksud mempunyai sifat tidak mahu dikuasai orang lain, bercita-cita mulia, sanggup berkorban dan sentiasa bersikap terbuka kepada kebenaran. Lepas tu sekarang ni pula Dr. ni lah, kolumnis ni, dia ada quote satu ulama tafsir. Okey. Menarik ni. Dia quote seorang ulama tafsir iaitu Syekh Dr. Khalid Uthman, seorang ulama tafsir yang begitu tersohor di Daman, Arab Saudi. So, kat sini dia beritahu maksud berjiwa besar. Menurut Syekh Dr. Khalid ni, orang yang berjiwa besar adalah memenuhi jiwa mereka dengan semangat yang tinggi, selalu menghindari perbuatan hina dan urusan yang remeh-temeh. Kan? Bagus ni kan? Lepas tu dia kata, dia tambah lagi sehingga kan cita-cita dan keinginan mereka turut menolak untuk melakukan hal-hal yang sempit dan bersifat murahan. Jadi kalau kita menjadi masyarakat yang berjiwa besar, maknanya kita tak fikir benda-benda remeh, kita tak fikir benda-benda sempit. So kita ada cita-cita, keinginan untuk mencapai cita-cita. Lepas tu kita ada semangat yang tinggi. Okey, apa lagi? So orang masyarakat yang berjiwa besar apa lagi ada? Tak mudah sentap. Kat sini cakap mereka tak marah dengan saja satu perkataan yang diucapkan kepada mereka, dan tidak pula merasa gembira dengan hanya kerana satu perkataan yang diucapkan oleh mereka. Maksud kat sini tak mudah sentap lah. Orang yang berjiwa besar ni, sebab dia tak fikir benda-benda remeh ni. Jadi orang yang berjiwa besar juga tidak bersifat kagum terhadap pujian, dan bukan pula marah terhadap satu celaan. Mereka juga bersifat pemarah dan siasa minta maaf atas kurangan dirinya. Menarik? Menarik apa yang dia cakap kat sini. Jadi kat sini itu yang bila saya dengan kawan-kawan menyusun slot kami daripada pukul 10 pagi sehingga 1 tengah hari nanti untuk 28 Disember hari Isnin, kami berbincang jugalah dari segi apa yang masing-masing boleh sumbangkan perkongsian untuk hari tersebut dalam tema masyarakat berjiwa besar. Jadi kita mulakan dengan mak saya lah. Mak saya kalau boleh tengok dekat profil, nanti dekat profil Facebook saya dah letak kat situ saya maklumkan yang pertama tu memang Suaterbit. Kita letak dulu mak saya lah, Hajar Rahman Saad. Kalau boleh tengok dekat saya punya Facebook profile, nanti saya akan letak di page nanti kita punya poster. Jadi dekat situ mak saya Hajar Rahman Saad, kita punya segmen pertama bermula pukul 10 pagi. Tajuk yang Hajar Rahman Saad akan bawakan ialah mengenai Suaterbit. Suaterbit jadi sesiapa yang self-publish. Sekarang ni ramai yang self-publish tapi apa yang cabaran dan selalu tomahan yang diterima kepada penulis Suaterbit ialah diorang selalu kata Suaterbit ni buat kerja cincai. Okay. Jadi Hajar Rahman Saad, topik yang akan dikongsi ialah Suaterbit ada tertib, bukan asal jadi. Itu segmen pertama pukul 10 pagi. Segmen yang kedua pukul 10.35 pagi ialah daripada Dr. Nur Hayati. Dia akan membincangkan mengenai macam mana kita nak menjadi minimalis. Menarik tu. Macam mana? Adakah penulis pun perlu jadi minimalis? Tapi dari segi bentuk apa? Adakah pembaca pun perlu jadi minimalis? Tapi dari sudut apa kan? Jadi menarik ni untuk kita tonton Dr. Nur Hayati segmen kedua pada pukul 10.35. Ini hari Isnin Hari Isnin 28 Disember ni. Jadi segmen seterusnya pukul 3 segmen 3 pada pukul 11.10 pagi
Ini daripada Nur Saadah Ahmad. Nur Saadah ialah penerbit dua penulis. Dia akan menyentuh mengenai menulis sebagai terapi. Jadi menarik sebab sekarang ni bila kita tahu musim pandemik ni masing-masing ramai mengalami emosi lah, dari segi kerusingan, dilema. Jadi yang benda-benda yang kita tak boleh luahkan dengan kata-kata. Jadi menulis boleh menjadi sebahagian terapi. Jadi Nur Saadah akan berkongsi macam mana menulis boleh menjadi sebahagian terapi. Ini segmen 3 pukul 11.10 pagi. Kemudian Rohaniah, ini menarik menarik untuk SUA terbit, iaitu self-published writer dan juga penerbit kecil untuk tahu iaitu segmen 4 ni pukul 11.45. Rohaniah akan bincangkan macam mana kita nak menguasai bajet penerbitan dan jualan buku. Best kan topik dia? So macam mana selama ni bila kita buat buku, adakah asal buat je? So ini satu ilmu yang bagus. Macam mana kita nak kira bajet penerbitan dan juga jualan buku. Bukannya kita buat, lepas tu kita buat tanpa kira. Tak. Semua dalam pengiraan. Jadi Rohaniah juga ialah penerbit Kasih Terbit. Jadi dia akan kongsi dari segi topik itulah, menguasai bajet penerbitan dan jualan buku. Siapa orang ni? Segmen 5 pukul 12.25. Mimi Saleh. Mimi Saleh. Jadi saya segmen kelima pada pukul 12.25 tengah hari. Jadi nanti kalau nak makan tengah hari boleh je tonton saya sambil makan, sambil dengar. Saya nak membawa satu topik mengenai inovasi. Topik ni saya nak, tapi dari segi satu angle yang saya rasa tak ramai lagi sentuh, iaitu inovasi cerita rakyat. So saya rasa dari segi norma baru inovasi cerita rakyat. Jadi saya nak kongsi dengan kawan-kawan macam mana kita boleh dari dalam sekarang ni era IR 4.0 kan. So macam mana kita, lagi pula cerita rakyat kan, macam mana kita nak mengangkat cerita rakyat dan nak buat inovasi pada masa yang sama. Ini topik ni kami akan bincangkan pada hari Isnin ni 28 Disember daripada pukul 10 pagi sehingga 1 tengah hari. Tunggu, tak habis lagi ni tau. Yang menariknya, siapa yang ikut daripada pagi, kita ada soalan-soalan. Setiap slot kita ada satu soalan. Jadi kita nak bagi hadiah. Hadiah nanti insya-Allah bila saya akan ambil gambar semua hadiah. Saya dah ambil dah tadi. Hadiah-hadiah dari yang diberi oleh Kuala Lumpur World Capital. Jadi saya adalah beberapa, nanti saya tunjuk gambar-gambar tu daripada Kuala Lumpur World Capital. Sekretariat saya dah dapat, daripada Yayasan Bank Rakyat dah ada, daripada panel-panel kita pun ada buku. Jadi hadiah kita dah ready kan, nanti saya akan ambil gambar. Jadi ada soalan, jadi jawab soalan dan menang hadiah. So nanti boleh ikuti hari Isnin. Kalau ada soalan boleh tanya soalan. So topik kita hari ini ialah mengenai friendship of the book. Jadi mungkin ada yang nak tahu macam mana kita nak mula friendship of the book. Kalau katalah kita baru bermula, kita macam baru masuk dalam industri buku kan, tak kenal sesiapa. Saya rasa benda-benda macam ni kita tak boleh paksa. Kasih sayang tak boleh dijual beli. Boy. Jadi macam bila kita cerita, itu sebab bila kita ikut definisi tadi kan, dia bermula dengan fellowship, iaitu kelompok individu yang mempunyai common interest, mempunyai minat yang sama. Itu je mula-mula fellowship. Kita ada minat yang sama, jadi kita bergabung. Yang paling senang sebenarnya yang dah sedia ada ialah persatuan lah. Kita masuk persatuan-persatuan yang sesuai dengan kita. Macam saya masuk dalam IB Malaysia, iaitu Majlis Buku Kanak-Kanak dan Remaja Malaysia. Jadi dekat situ saya berkenalan dengan storyteller, saya berkenalan dengan penulis dan ilustrator buku kanak-kanak. Jadi kat situ juga saya mula berkenalan. Jadi bermula dengan minat yang sama, jadi kita berkenalan. Kemudian daripada situlah akan terbuka peluang. Jadi kemudian ikuti kursus ataupun aktiviti perbukuan. Di situ ramai individu yang mempunyai common interest, minat yang sama.
Ini cadangan untuk mereka yang baru melangkah masuk dalam industri buku. Macam mana nak cek geng? Macam itulah. Macam mana nak geng? Cara dia macam tu. Cari, masuk persatuan, masuk event, terlibat dengan kursus dan sebagainya. Jadi kita boleh kita boleh jumpa orang mempunyai minat yang sama. Jadi lepas tu macam tadi dalam artikel tadi dia kata fellowship can turn into friendship. Jadi benda ni dia organik. Dia organik. Jadi ambil masa lah. Tapi selalu kita akan rasa ngam lah. Dia akan terus rasa ngam dengan beberapa orang. Jadi mulakan itu dulu. Jadi kalau ada soalan topik kita hari ini ialah fellowship of the book. Tadi saya bagi contoh diri saya lah. Saya dah jumpa kawan-kawan kemudian kami tubuhkan buku United. Jadi buku United ni kami cadangnya tahun ni sebenarnya kami nak buat nak berkumpul di semasa Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Tapi disebabkan pandemik tak dapat dilaksana. Jadi mana tahu tahun depan ada. Tapi dalam masa tu juga kita sebenarnya masing-masing ada program masing-masing. Maknanya macam kami sekarang kebetulan kami semua serentak buat FB live tapi di FB masing-masing lah. Dan kita saling dorong, saling beri cadangan. Jadi kita boleh dengar. Dan alhamdulillah macam saya melangkah satu lagi that fellowship menjadi friendship dengan membuat aktiviti bersama. Dan salah satunya kami akan buat FB live pada hari Isnin ni 28 Disember. Jadi kalau ada soalan boleh tanya. Jadi apa lagi kita nak ni? Mungkin ada yang nak tahu kalau kita dah jadi friendship ni kan sesama rakan industri, macam mana kalau kita tak setuju dengan pendapat mengenai sesuatu topik, terutama buku lah. Ini saya rasa yang menarik mengenai friendship. Bila kita melalui that proses menjadi friendship tu, persahabatan, kita sebenarnya setiap pandangan kita melihat sebagai pendapat semata-mata. Jadi kita hanya melihat itu pendapat dia, pendapat kita lah. Jadi kita agree to disagree. Jadi tapi saya nampak juga kadang-kadang orang secara mudah menggunakan perkataan agree to disagree, tapi sebenarnya dia macam dia tak setuju sampai macam sampai inilah memasang muka kan. Itu tak capai konsep agree to disagree kan. Agree to disagree ialah kita bertoleransi lah sebenarnya. Bertoleransi dan menerima pendapat masing-masing. Jadi kalau ada soalan, kalau tak dalam 5 minit lagi saya akan tamatkan saya punya FB live. Jadi insyaAllah saya dan kawan-kawan daripada Buku United yang akan berkumpul secara live. Itu frame secara live 28 hari bulan 28 hari bulan Disember pukul 10 pagi bermula di FB live. Nanti kami akan maklumkan FB live tu sebab kita akan capaian dia di KL Baca, di FB live di FB page Persatuan Pustakawan Malaysia PPM dan juga di FB page masing-masing. Tapi kami akan maklumkanlah link tu. Jadi kita tak perlulah macam berlari-lari tak ke mana kan. Tak apa. Kami berikan link nanti. Kemudian kami juga dari segi Buku United kami buat masa ni memang kami itulah ada orang tanya macam mana nak jadi ahli ke apa-apa kan. Buat masa ni kita tak ada macam nak jadi ahli ke apa. Come join us. Come join us Jadi sebab kita punya minat yang sama. Minat kita ialah buku dan buku pun kita tak ada setkan you kena minat buku kanak-kanak. Tak. You kena minat travelog. Tak. Ini kita meraihkan semua buku dalam Buku United. Yang penting ialah kita penulis suatu terbit dan juga penerbit kecil
sama-sama kita bawa buku lah. Kita bawa buku, maksudnya bawa buku ke satu tingkat macam mana kita nak tingkatkan kualiti kita sama-sama boleh belajar jadi kita macam even saya dan kawan-kawan yang lain dalam Buku United, kita ada kami juga belajar dari kekuatan masing-masing. Misalnya kalau macam Rohaniah, dia pandai dari segi jualan jualan promote. Kalau kita tengok kan, dia boleh buat perkara yang gila-gila. Jadi macam kita pun nak test lah. Macam saya suka lah kalau saya tengok kita pun nak test Macam untuk pandemik sekarang ni, saya banyak bertanya dengan Rohaniah mengenai jualan online. Jualan online untuk orang yang tak pernah buat sebelum ni memerlukan sedikit panduan. Jadi saya dapat bantuan daripada Rohaniah lah, saya tanya, dan juga beberapa kawan saya yang lain saya tanya macam mana nak guna. Saya guna sekarang Sandpuzzle. Siapa yang sebelum ni tak pernah dengar? Saya sebelum ni tak pernah dengar tau Sandpuzzle ni ialah sebahagian daripada pos laju, servis so dia akan pick up daripada rumah. Menarik tu maknanya saya tak payah beratur ke kaunter, dia terus datang ke rumah. Kemudian dengan kebetulan juga bila saya ada manuskrip, saya tunjukkan kepada kawan-kawan saya dulu. Kebetulan mereka penerbit kan. Jadi mereka berminat. So alhamdulillah buku saya, buku Naif, diterbitkan oleh 2 penulis, dan buku Rakyat Setereng Lawan Gawat diterbitkan oleh Kasih Terbit. Jadi bila orang kata kronisma kan, so kan kronisma, saya dengan mak saya nepotisma kan, ahli keluarga. Kalau tengok dalam saya punya, sekarang kami buat Promedia, saya dengan mak saya dengan adik-beradik saya perempuan. Kalau lihat pada kita buka copyright page ni, saya nak ceritakan yang apa yang saya buat lah. Pada copyright page buku antologi akan lihat semua surname nama belakang tu semua Saleh. Mimi Saleh, Suria Saleh, Laila Saleh, Rahmah Saad je mak saya. Jadi itu nepotisma. Hardcore nepotisma kan. Tapi okey je, dia tak ada isu tak ada isu apa-apa Jadi kita meraihkan minat, meraihkan hasrat untuk kita sama-sama membangunkan industri buku. Jadi macam saya dan keluarga sekarang ni memang kita buat Swaterbit. Kita bantu penulis Swaterbit. Jadi macam adik saya Laila Saleh, dia buat grafik dia biasa buat annual report semua, so dia buat grafik semua. Adik saya Suria Saleh dia jaga dari segi proofreading. Mak saya Rahmah Saad ialah penyunting. Saya Mimi Saleh untuk urusan lah jadi dalam industri buku dia tak ada isu sebenarnya nepotisma, kronisma jadi alhamdulillah dalam Buku United kita meraihkan kronisma kawan-kawan, sebab dengan kawan-kawan lah kita boleh bertukar modal, bukan RM1 bertukar modal diri. Maksudnya macam apa kita punya kekuatan masing-masing. So kalau kita nak share modal RM1 memang kita tak ada lah. Kita penerbit kecil dan juga Swaterbit. Tapi apa yang kita ada ialah modal diri. So kebetulan saya tahu bab ni, kawan saya Rohaniah tahu bab ni, Nur Saadah tahu bab ni, Dr. Yati tahu bab ni, Yan Yahya tahu bab ni. Jadi apabila kita bergabung, kita memang berkongsi ilmu lah. So ini menarik daripada Fellowship of the Book jadi sekarang menjadi Buku United okey. Ada soalan tanya daripada Farah. So dia tanya, Buku United ada sesi mentor, mentor coaching tak? Kalau ada, saya sebagai budak baru belajar, nak jadi mentee, belajar dengan mentor-mentor berpengalaman. Okey. Ini antara perkara sebenarnya yang kami bercadang nak buat tahun ini. Cuma disebabkan pandemik. Saya tak suka sebenarnya guna alasan pandemik ni. Cuma kita dah fikirlah semua perkara mengenai online ataupun nak tunggu untuk face to face maknanya ada bengkel. Sebenarnya dari segi saya dan mak saya, kita memang dah plan daripada bulan 8
dah ada aktiviti sebenarnya bengkel, dan ada juga yang melibatkan siri bengkel dengan ahli-ahli buku United. Dah ada dah plan dah. Tapi hanya Tuhan yang mengetahui lah, dari segi planning ni kan, dia yang maha mengetahui kan. Jadi memang kita terpaksa tukar. Maknanya tukar dari segi penangguhan lah, kita tak buat lagi tahun ni. Tapi itu yang sebenarnya kita bermula dengan sharing ni. Ini secara tak langsung saja. Facebook Live ni ialah sharing kami. Sharing kami buku United. Tapi kita tak ada maklumkan kita, ini ialah buku United, tak ada. Tapi sebenarnya ini secara tak langsung ialah sharing. Sharing, free sharing, ilmu yang kami ada, pengalaman yang kami ada. Cuma kita tak buat secara berstruktur seperti bengkel lah. Jadi saya maklumkan lah. Setiap kali saya mesti ada pengakuan kan. Ni antaranya lah. Jadi memang secara tak langsung sebenarnya kami buat FB Live ialah untuk berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman. Jadi sementara pandemik ni, sementara kami sempat lagi buat FB Live, boleh tanya soalan. Kemudian boleh juga pergi ke FB kawan-kawan saya lain, FB Live kawan-kawan saya lain, iaitu dua penulis, Dr. Nur Hayati dengan juga Nur Saadah Ahmad. Kasih serbit ialah dengan Rohaniah Nur. Yan Yahya pun ada, Yan Yahya pun ada FB Live. Jadi follow mereka, mereka ada perkongsian. Macam saya memang buat virtual class, iaitu Swatterbit Kids Book. Setakat ni saya dah buat 3 saya secara peribadi. Sebenarnya saya masih dalam proses eksperimen. Sebab saya dah bincang dengan mak saya, mak kenapa tak ni untungnya neponisme kita boleh bincang dalam rumah. Jadi saya bincang dengan mak saya lah, boleh tak kita convert kepada online. And then nak jadikan cerita sebenarnya, kami dah plan ada 2 seminar yang kita terpaksa tangguh tarikhnya. Tangguh daripada bulan bila itu bulan 10, bulan 11, bulan 12 Itu kat situ je dah ada 60 orang peserta. Kita terpaksa tangguh. Jadi kebanyakan masih nak kita buat bengkel face to face lah. Jadi kita faham part ni. Jadi itu sebab dari segi saya secara peribadi dengan mak, untuk Swatterbit, penulis Swatterbit, kita tunggu sehingga pandemik betul-betul reda baru kita buat bengkel. Tapi dari segi saya secara peribadi, itu yang saya buat. Setakat ni saya dah ada 3 yang saya buat sebenarnya. Satu ialah Swatterbit Kids Book. Itu bengkel. Swatterbit Kids Book saya bengkel online. Bengkel online ni memang saya ajar hands on. Cara nak buat buku kanak-kanak daripada storyboard sehingga dapat pegang buku, maknanya sehingga cetak. Ini Swatterbit, maknanya everything DIY, buat sendiri. Okay, itu satu. Kedua, saya juga buat virtual experience untuk saya buat kelas lah sebenarnya. Saya buat short, sebenarnya kelas macam lebih kepada talk lah. Talk writing for non-writer. Itu saya dah buat 2 kali sebenarnya. Saya ada yang permintaan untuk saya buat kali ketiga. Nanti saya akan upkan lagi poster. Writing for non-writer, reason ni macam ni. Sebab saya dapati, ini datang daripada saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Saya dapati apabila kita nak mempelajari satu kemahiran baru dan kita pergi bengkel, masalahnya dia macam faham tak mengerti tau. Macam kita dengar apa penceramah cakap tapi kita tak faham. So saya ambil masa setahun untuk faham apa yang saya tak faham. Rupa-rupanya yang saya tak faham ialah ini macam ni, tahap ilmu tu. Penceramah yang buat ceramah tu, tahap ilmu dia dah, katakanlah 1 sampai 5, saya baru kosong tau. Dia dah 5. So cara dia ajar ialah cara 5. Sedangkan saya yang 1 ni pun saya tak faham lagi. Dia macam buat kereta lah, nak masuk gear 1 semua kan. So apa yang saya buat sekarang ialah saya buat semua yang asas. Satu yang saya kata writing for non-writer, sebab saya dapati mereka yang tak pernah ada pengalaman menulis, macam contohnya dia orang profesional, jurutera, ataupun dia teringin nak menulis, dia ada banyak thesis katakan, tapi tak tahu nak start kat mana. Okay? Jadi dia memerlukan satu pemahaman mengenai macam mana dia nak melihat konteks tu.
ya. Jadi itu saya tunjukkan cara macam mana cara nak menulis ya. Bukan cara nak menulis dari segi susunan ayat tu tak. Itu sebenarnya dah masuk satu level menulis. Ini sebelum tu. Itu saya buat Dah 2 kali saya buat tu, writing for narrator. Yang ketiga saya buat norma baru penulisan cerita rakyat. Itu saya dah buat 2 kali. Itu pun dah 2 kali saya buat. Jadi untuk hari Isnin itu saya bagi free. Untuk 30 minit lah. Jadi jemput dengar macam mana saya tunjuk, dan saya akan tunjuk bila saya kata inovasi buku, inovasi cerita rakyat, definitely lah Mimi Saleh ialah buku pop-up buku kirigami saya akan tunjukkan buku kirigami saya, buku tiny zine saya, dan apa lagi yang saya buat untuk sebagai bentuk inovasi cerita rakyat. Itu saya akan buat saya akan tunjuk. So tadi berbalik kepada apa yang kami Buku United boleh bantu buat masa ini. Kita boleh macam ni lah, free. Sekarang ni FB Live ni for free, kita tak ada charge. Boleh tanya soalan, boleh apa saja, boleh ikut tema lah, ikut tema. So macam dan boleh juga lihat kembali semua FB Live yang saya dah buat. Setakat ni saya dah cerita mengenai buku-buku saya. In fact mengenai macam mana saya buat memoir pertama saya, Naif. Sebab macam mana orang selalu kata susahnya nak kumpulkan cerita kisah hidup dan sudut mana. Saya kongsi macam mana saya buat Naif. Tu boleh tengok balik FB Live. Macam mana saya boleh temu bual dan dapat cerita 30 cerita eksklusif daripada pemandu e-hailing. Itu boleh tengok FB Live Rakyat Steering Lawan Gawat. Jadi kawan-kawan saya lain macam Dr. Nohayati lagi dahsyat. Dia ada lagi banyak buku. Lebih daripada 30 buah buku. So boleh pergi dekat FB dia, lihat macam mana dia bagi tips-tips. Nur Saadah pun bercerita mengenai pengalaman dia menulis buku. Dan macam mana dia menulis buku travel solo. Itu pun boleh tengok dia punya FB Live. Rohaniah best sebab dia ada siri Sembang Teh O. So Sembang Teh O ni yang menariknya, dia panggil bukan sekadar penulis tau, tetapi kerjaya lain yang terlibat masa COVID ni. Contohnya pilot. Macam mana dia menghadapi COVID. Menarik. Sembang Teh O. Boleh ikuti itu dekat FB Rohaniah. Jadi saya difahamkan yang Yahya ada sedang planning sesuatu. Jadi kalau ada nanti saya akan maklumkan dekat FB. Jadi ada soalan lagi. Jadi saya dapati ada beberapa peserta Swatterbit Kids Book kat saya dengan ni. Alhamdulillah sekarang peserta Swatterbit Kids Book dah berapa orang sebab hari ni baru bermula grup 14. Dah 54 orang, 55 orang. Jadi insyaAllah saya memang sebenarnya target 60 orang sehingga 31 hari bulan dia terkurang sikit target, tapi tak tahu, mana tahu kan tiba-tiba esok lusa memang jadi 60 orang. Dia memang saya harapkan melalui Swatterbit Kids Book para peserta yang dengar, para peserta yang mendengar Swatterbit Kids Book yang macam saya cakap tadi lah, anda memulakan sesuatu apabila kita berkumpul secara komuniti dengan interest yang sama, iaitu nak meraihkan buku kanak-kanak. So cara kita meraihkan buku kanak-kanak ialah sama ada kita menghasilkan, sama ada kita mempromosikan, ataupun sama ada kita membeli dan turut membaca buku tu. Ini cara kita meraihkan. Jadi kalau yang kurang tu tak apa, it takes time. Kita boleh beri komen membina. Sebab saya percaya proses kreatif dia tak berlaku semalaman. Proses kreatif ialah proses, dia berlaku. Jadi silap tu kita take note. Dan macam saya juga dengan para peserta, saya maklumkan tukar font, kemudian belajar untuk beberapa lah dari segi konten, perlu suntingan. Jadi itu beberapa perkara yang kita maklumkan kepada para peserta lah. Jadi tadi kata janji 5 minit je kan, dah sampai 11.25 dah. Jadi terima kasih kepada semua yang mengikuti FB Live saya malam ini. Topik memang macam bunyi macam Fellowship of the Book. Tapi sebenarnya ini ialah keperluan kita
seorang penulis ya, untuk mempunyai geng. Kita bukannya duduk dalam keadaan solitude, dalam keadaan bersendirian, tak sebenarnya. Memang orang kata menulis ni sendirian sebab kita dan kita punya pemikiran ya. Tetapi dari segi inspirasi, kita memerlukan orang lain ya. Jadi saya harap lebih banyak lagi fellowship of the book tercetus, berputik selepas daripada FB Live ni ya. Jadi boleh lihat kami Buku United kami pun bermula daripada fellowship. Kita mempunyai common interest, itu saja pada mulanya. Tapi alhamdulillah daripada fellowship menjadi friendship sekarang dan sekarang ni kami boleh bekerjasama untuk aktiviti Jadi jangan lupa jumpa kami pada hari Isnin ni 28 Disember pukul berapa? Bermula pukul 10 pagi sehingga pukul 1 tengah hari, dan ada soalan, jawab soalan, menang hadiah. Jadi terima kasih kepada semua yang mengikuti. Lepas ni jika ada sebarang komen ataupun cadangan topik yang akan datang, boleh letak kat bahagian komen. Nak PM saya pun boleh dan siapa yang tertinggal FB Live ni, nanti saya akan letak di profil saya selepas ni. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum.